Bismillahirrahmanirrahim. Taitukum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدان والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan pelbagai limpahan rahmat dan nikmat. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat yang paling besar dan yang paling penting dalam hidup ini, iaitu nikmat Islam dan iman. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat hidup, nikmat sihat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah Ta'ala yang taat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Yang bahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh pegawai serta jawatankuasa kepimpinan surau, yang dihormati para asatidah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kita sambung perbincangan kita, masih lagi di dalam syarat-syarat kepada rukun-rukun wasiat. Rukun wasiat ni ada 4, iaitu yang pertama orang yang berwasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga harta yang ingin diwasiatkan, dan yang keempat lafaz wasiat. Dia seakan sama dengan rukun hibah. Kerana itu ada orang dia keliru antara wasiat dan hibah. Hibah ini ada 3 rukun. Ada sebahagian kitab sebut 4, ada sebahagian kitab disebut 5. Tapi dalam kitab ini rukunnya ada 3 untuk hibah. Yang pertama pemberi dan penerima hibah, yang kedua harta yang dihibahkan, yang ketiga lafaz hibah. Cuma beza antara wasiat dan hibah ini, perbezaannya salah satunya ialah waktu pemberian. Bila nak diberi tersebut? Kalau nak diberi tersebut setelah tiadanya pemberi, maka dia dipanggil sebagai wasiat. Tapi kalau diberi itu sekarang, iaitu ketika pemberi dan penerima itu masih hidup, ia dipanggil sebagai hibah. Ni maksud beri masih hidup dipanggil sebagai hibah. Bila kita telah menghibahkan harta kita kepada satu individu lain, maka harta itu menjadi milik orang tersebut, bukan lagi menjadi milik kita. Tetapi lately ni ada banyak juga persoalan yang datang jumpa dengan saya. Dia berkata bahawa di antara kes yang popular, semacam sama kes tu. Dia bertanya arwah ayahnya telah menghibahkan tanah ini kepada dirinya. Dia kata gitu. Persoalannya, kenapa tanah tersebut diagihkan secara pusaka sedangkan ianya telah dihibahkan? Ini soalan. Dia kata tak, maksudnya tidak ada bukti hibah itu berlaku. Faham tak? Tak ada. Jadi betul lah tanah itu diagih secara pusaka. Sebab kalau telah dihibahkan, maka tanah itu tidak termasuk sebagai pembahagian harta pusaka. Jadi kalaulah tidak ditukar nama ayah itu kepada nama anak sebelum ayah meninggal, paling tidak sekalipun harta itu telah digunakan oleh penerima hibah. Ini membuktikan bahawa harta itu telah berpindah milik. Jadi kalaulah ada ayah ataupun ibu kita nak beri sesuatu kepada kita, maka kita bantu mereka untuk perlaksanaannya.
Ya, kalau contoh ayah kata kat kita, tanah ni ayah nak bagilah kat engkau. Jadi pesan kat ayah, jom siap pergi pejabat tanah, tukar nama. Tak ayah soleh sangat tuan-tuan. Dia kadang soleh sangat. Nantilah dulu, esok-esok lah, tak ke mana perginya. Tak ayah soleh sangat. Selalu pesan macam tu. Ya, jadi nak jadikan cerita, pergi sekarang. Ayah kata bukan nak pergi sekarang, habis ayah nak bagi bila? Ayah nak bagi setelah ayah tiada. Tu namanya wasiat. Jadi bantu ayah untuk tulis wasiat. Okey, boleh tak? Jadi bila dia lewat-lewatkan, dia tidak berlakulah hibah tu. Sebab kita ni suka melewat-lewatkan urusan. Jadi kalau suka melewatkan urusan, tak dapatlah tuan-tuan. Kan? Ayah sedang nak bagi ke anak. Contoh tadi, ayah nak bagi ke anak. Jadi bila mana pemberian itu tidak disempurnakan, maka bila ayah meninggal dunia, harta tu diagih secara pusaka. Asalnya harta tu untuk anak tu seorang je. Bila ayah meninggal, agih pusaka. Ayah isterinya berapa? 4. Anaknya berapa? 20. 24 orang akan dapat harta tu. Okay, boleh tak? Ni ceritanya. Ni banyak orang kita dia ambil ringan. Jadi ini perbezaan antara hibah dan wasiat. Cuma hibah ini setelah diberi, kita tak boleh tarik balik. Kita dah bagi terus, tak boleh tarik balik. Tak boleh tarik balik. Melainkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, hibah boleh ditarik balik apabila hibah itu berlaku kepada anak, ataupun hibah itu berlaku kepada cucu. Yang ini boleh tarik balik. Maksudnya hibah kepada anak, siapa yang boleh tarik balik? Ibu ataupun bapa tadi. Hibah kepada cucu, siapa boleh tarik balik? Iaitu datuk ataupun nenek kepada cucu tadi. Ini boleh tarik balik. Tapi untuk tarik balik ni panjang sikit prosesnya. Dia perlu mendapat perintah mahkamah. Baik. Ini bezanya antara wasiat dengan hibah. Cuma wasiat ini dia lebih fleksibel. Maksudnya kita boleh pindah, kita boleh ubah, ya, kita boleh ubah suai wasiat tersebut, mahupun kita juga boleh membatalkan wasiat itu setelah wasiat itu ditulis. Ini bezanya lah antara wasiat dan hibah. Jadi kita pergi pada rukun wasiat yang ketiga, iaitu rukun wasiat yang kedua, iaitu penerima hibah. Penerima hibah kita dah cerita panjang dalam pertemuan lalu. Dia ada 2 jenis penerima. Penerima yang pertama, penerima yang khusus. Maksudnya kita kena khususkan siapa yang kita nak beri. Kita nak beri kepada siapa. Kita tak boleh kata harta ni kepada saya nak beri harta ini kepada salah seorang daripada mereka berdua. Yang ini tak boleh hentak. Kena sebut siapa yang kita nak bagi. Saya nak bagi tanah ni kepada salah seorang daripada mereka berdua. Ini tak boleh. Tak sah wasiat tu. Tapi kalau dikata saya nak berikan salah satu tanah ini kepada dia, yang itu sah. Boleh tak? Itu nanti kita masuk dalam bab rukun yang ketiga, iaitu harta yang ingin diwasiatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, penerima wasiat itu adalah golongan-golongan tertentu. Contohnya kita berwasiat kepada golongan fi sabilillah, ataupun kita berwasiat kepada golongan alim ulama, ataupun juga kita juga boleh berwasiat kepada golongan fakir. Bila sebut golongan fakir, maka pemberian harta secara wasiat itu tidak berkisar kepada orang fakir, tetapi dia termasuk juga orang miskin. Ni fakir dan miskin lah, dia termasuk juga orang miskin. Seterusnya boleh juga kita nak berwasiat, kebanyakan daripada kita berwasiat kepada ahli keluarga kita sendiri. Kita nak bagi kepada keluarga kita, tak kisahlah sepupu ke, anak saudara ke, pakcik ke, makcik ke, terpulang kepada siapa saja yang kita nak beri kepada ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi kita digalakkan berwasiat kepada ahli keluarga kita yang tidak dapat harta pusaka kita, iaitu selain ibu, bapa, isteri, selain ibu, bapa dan anak. Yang ini kita digalakkan untuk beri kepada mereka. Dan seterusnya boleh juga kita berwasiat itu untuk tujuan mendekatkan diri pada Allah. Contohnya, kita berwasiat untuk tujuan haji ataupun umrah.
Maka wasiat kita tadi bila mana kita tiada, maka portion yang kita wasiatkan itu dia akan digunakan bagi orang yang ingin menunaikan haji ataupun umrah. Maksudnya kita beri duit belanja, kita taja dia untuk mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jadi insya-Allah lah kita dapat pahala. Kalau kita tak dapat pergi, kita dapat taja orang pun jadilah. Ya, ada setengah orang dia suka taja orang pergi umrah. Ya, ada kawan saya tu dia selalu dapat tajaan pergi haji. Ya, paling kerap dapat pergi umrah lah. Saya pun tanya dekat dia, dia tak nak taja saya ke? Gitu. Saya kalau ada orang nak taja pergi umrah, Syed free tak? Bila? Minggu depan. Ada apa? Umrah. Saya pergi terus tuan. Tak ada cerita banyak. Yang lain tu tolak tepi. Faham dah? Orang taja nak suruh pergi, kita pergi. Bukan susah pun. Setengah orang takut pergi. Ustaz, takutlah pergi Ustaz. Banyak dosa yang tak settle lagi ni. Tu, yang sekarang ni kau buat apa? Faham tuan ya? Ni ceritanya. Jadi kita bolehlah taja untuk orang pergi haji ataupun pergi umrah. Ini bila sebut haji dan umrah. Jadi bila sebut haji itu wajib lah kepada kita semua seumur hidup sekali. Itu pun kalau kita mampu. Dan umrah ini hukumnya sunat. Biasanya bila buat haji tu kita akan buat umrah sekali lah. Baru ni ada orang tanya dengan saya, dia nak menyelesaikan hutang si mati, iaitu membuat badal haji kepada arwah. Jadi saya kata, arwah dah pernah pergi haji? Belum. Jadi nak buat badal haji, boleh? Tak ada masalah, buatlah badal haji. Cuma saya pesan kepada dia, pastikan buat badal haji dengan syarikat yang telah diiktiraf ataupun berdaftar di bawah lembaga tabung haji. Sebab tabung haji dia, badal haji ni dia terhad untuk buat. Jadi tabung haji ada lantik dan mengiktiraf beberapa syarikat untuk buat. Jadi kena pilih lah. Takut pilih skema kan satu hal pula. Faham tuan? Jadi dia kata, mahal tak kat ustaz? Biasanya mahal lah, tak ada yang murah tuan. Zaman sekarang ni mana ada yang murah tuan? Paling tidak sekalipun badal haji 3,500 ke atas. Dia tak ada bawah 3,000 tu tuan. Tak ada. Di badal haji ni kita upah orang untuk buat haji bagi arwah. Berapa kos buat haji di Malaysia? 30,000. 30,000 lah bayar. Tu yang sepatutnya. Faham? Tapi yang jadi murah sikit tu, barangkali ada orang di sana tolong buatkan. Boleh tak? Ke tuan-tuan baru tahu ni? Yang murah sangat, takut skamer ni. Saya bukannya menuduh siapa-siapa, tidak. Ramai yang mengadu kata macam tak kena je ustaz. Tu. Jadi kena semak lah, semak. Supaya dapat dibuat untuk arwah dalam keadaan yang baik. Baik. Jadi kalau kita ada rezeki yang lebih, selain daripada kita infakkan rezeki kita melalui wasiat untuk surau, untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, boleh juga kita portionkan sedikit wasiat kita itu untuk tujuan haji dan umrah. Maka diberilah kepada orang yang ingin melaksanakan haji ataupun umrah di tempat kita itu. Okey, boleh tak? Itu untuk rukun yang kedua, iaitu iaitu penerima wasiat, sama ada yang khusus ataupun yang umum. Kita pergi pada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga ini harta yang ingin diwasiatkan. Okey. Kalau wasiat ini, harta yang ingin diwasiatkan, kalau harta itu belum sempurna milik. Ini di antara persoalan yang biasa orang tanya. Harta tu belum sempurna milik. Maksudnya harta tu masih ada pajakan, masih lagi ada dalam perjanjian gadaian, ataupun masih lagi ada dalam perjanjian sewa beli, ataupun harta itu masih lagi dalam ansuran hutang. Boleh tak harta tu nak diwasiatkan? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Ya, sebab kebarangkalian ketika kita tiada, harta tu sempurna miliknya. Okey. Tetapi untuk hibah, oleh kerana hibah ini diberikan harta itu semasa kita hidup. Beri harta itu masa kita hidup. Jadi kalau beri masa hidup, harta itu dah tentu syaratnya mesti sempurna milik. Kalau belum sempurna milik, harta itu tidak boleh dihibahkan.
Okey, dapat maksudnya dia nak hibah rumah tapi rumah tu masih lagi ada hutang, maka tak boleh hibah. Ada orang tanya, ustaz boleh tak saya hibah duit di dalam akaun saya? Boleh. Duit tu ada tak dalam akaun? Ada. Transfer kat dia, hibah. Okey, boleh tak? Ada orang tanya pula, boleh tak saya hibahkan KWSP saya? Jawapannya tak boleh. KWSP tu dah sempurna milik kau, dah boleh keluar dah? Belum. Belum, tak boleh. Boleh tak? Ya, sebab ada orang dia suka guna perkataan hibah ni. Ni maaf cakap kalau saya sebut nanti ramai orang marah. Dia suka perkataan hibah. Contohnya kita ambil pelaburan ke, insurans ke, dan esok dia punya keuntungan tu dihibahkan. Tak boleh, tak. Keuntungan tu belum pasti, mana boleh hibah. Hadiah boleh, hibah tak boleh. Sebab ciri-ciri hibah itu tidak ada. Ya, sebab orang suka guna perkataan hibah tu. Bila nampak perkataan Arab tu, dia nampak macam best tu kan, ramai orang nak buat kan. Tapi ada perkataan Arab yang dia tak nak pakai. Dia tukar nama lain pula. Ni ada sebahagian perangai masyarakat kita tuan. Ya, dia tak nak pakai. Kalau hibah ni nak pakai perkataan hibah, padahal saya tengok cirinya ni bukan hibah ni. Hadiah boleh, hibah tak boleh. Lepas tu dimarah saya, terpulang saya bagi tahu berdasarkan apa yang saya tahu. Ya nah? Tu. Tapi ada perkataan Arab yang sepatutnya kita pakai dan orang maklum istilah tersebut tapi dia tak nak pakai. Contoh apa tuan-tuan? Dalam bab muamalat. Contoh apa? Riba contoh. Kenapa guna perkataan faedah? Kenapa guna perkataan interest? Pakailah perkataan riba, kan senang. Semua orang maklum. Boleh? Kalau pakai agak jadi apa tuan? Tak nak pula. Boleh kan? Tu. Jadi guna perkataan tu biar yang betul, tuan-tuan. Biar betul. Jadi kalau hibah harta mesti sempurna milik. Kalau tak sempurna milik tak boleh tuan nak untuk hibah. Ya, sebab hibah ni kita beri milik harta itu kepada individu tersebut semasa kita hidup. Kita bagi siap-siap kat dia. Tapi kalau wasiat boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi bila mana harta tu ingin diwasiatkan, ada dua syarat yang menentukan harta itu boleh diwasiatkan. Syarat yang pertama tuan-tuan, harta itu mestilah harta yang bermanfaat dari sudut syarak. Harta yang bermanfaat dari sudut syarak. Harta bermanfaat dari sudut syarak ni apa tuan-tuan? Harta itu halal untuk digunakan. Ni maksudnya harta yang bermanfaat. Kalau harta tu tidak bermanfaat dari sudut syarak, walaupun nilaiannya ratusan jutaan ringgit, dia tetap tidak bernilai. Contohnya harta yang tidak halal. Harta tak halal ni harta yang tidak bermanfaat, tidak bernilai dari sudut syarak, tak nilai. Ya. Jadi bila harta tu tidak halal, dia kadang-kadang bila sebut harta yang tak halal ni tuan-tuan, bukan sahaja harta tu nampak bentuknya tak halal. Contoh macam makanan tu kita makan ni yang jadi isu biasanya yang melibatkan daging, daging. Binatang halal dengan binatang haram. Itu jelas tuan-tuan, nampak satu halal, satu haram. Satu ayam, satu babi. Clear? Nampaklah mana halal mana haram tu. Tapi ada perkara yang nampak macam halal tapi hukumnya haram. Dua-dua ayam, satu ayam beli elok-elok kat kedai, satu ayam tu curi, tuan-tuan. Nampak tak? Dia nampak macam halal tapi sebenarnya haram sebab cara mendapatkannya. Sebab itu harta itu boleh jadi haram, boleh jadi tidak halal dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Menipu sebagai contoh tuan-tuan. Ni bab menipu ni banyak tuan. Menipu dalam perniagaan ni banyak. Menipu timbangan, apa lagi? Menipu barang, lain di order, lain sampai. Yang lain order, lain sampai ni kadang-kadang kena tengok betul-betul tuan. Yang kadang bukan salah yang mengantar tu, salah mengorder tu.
Dia salah order, dia kata pula salah. Ni orang kita ni kan macam tu juga. Dia boleh beli barang online kan, dia salah klik, online pula kena salah. Itu satu. Ataupun menipu harga, ni pun ada. Menipu harga ataupun dipanggil sebagai manipulasi harga. Dalam kitab fiqh disebut ihtikar. Pernah dengar tuan-tuan ihtikar ni? Tak pernah dengar Tapi perbuatan ni biasa tuan-tuan tahu. Di antara ciri-ciri ihtikar ni apa? Contohnya apa tuan-tuan? Sorok barang. Itu ihtikar tu. Manipulasi harga. Dia sorok barang, lepas tu bila demand tinggi, jual dengan harga mahal. Orang macam ni tuan-tuan berdosa masuk neraka tuan-tuan. Tu jawapan dia. Faham tak? Menyusahkan orang. Saya marah sebab ni. Ya. Kan satu kali tu minyak disorok tu. Lepas tu telur disorok tu. Lepas tu ayam disorok tu. Kerja menyorok je kerja. Lepas tu beras pula disorok tu. Apa perangai? Ya kan? Masa isu beras hari tu, ramai juga mengadu, Ustaz, beras mahal Ustaz, tak mampu nak beli. Orang susahan jumpa saya nak bantu. Tak boleh, bagi sikit-sikit boleh lah tuan. Bagi banyak kita pun tak apa nak ada kan. Kita duk bayang kita di bandar ni tuan-tuan dah susah tuan-tuan, rupanya orang di kampung tu lagi susah tuan. Saya tanya kenapa pula? Bukan kat kampung ni mudah ke cari beras kan? Kalau kampung tu ada sawah padi banyak, tak ada salah kan. Kampung tak ada sawah padi. Yalah Ustaz, duduk di pekan, di bandar, kedai banyak Ustaz. Kami di kampung satu kedai yang ada tu. Nak pergi bandar, nak pergi pekan jauh. Kalau dia jual mahal, mahal lah jawabnya. Faham ni sorok barang tuan, dosa tuan, haram hukumnya. So jawab dengan Allah Ta'ala. Ni menipu tuan dalam bab perniagaan. Banyak tuan menipu. Bila makan harta yang haram tuan-tuan dengan cara tipu tuan-tuan, taubatnya bukan istighfar. Taubat ni bukan solat taubat tuan-tuan, bukan. Pergi haji pun Allah Ta'ala tak ampun dosa. Tak, bukan. Ni banyak orang ambil ringan. Bila dapat harta yang tidak halal, caranya taubat, istighfar banyak-banyak, pergi haji. Ingat Allah Ta'ala ampun. Tak. Orang yang ambil, guna, pakai daripada harta yang tidak halal, ibadatnya tidak diterima oleh Allah dan doanya tidak dimakbul oleh Allah. Macam mana caranya? Kalau dia menipu tadi tuan-tuan, dia ambil daripada hak orang, dia kena cari balik orang tu, pulangkan balik hak orang tu, baru Allah Ta'ala ampun dosa dia. Boleh? Bukan sesenang kan. Apa-apa je lah cara lain menipu. Rasuahnya, ni buat rasuah ni pun banyak agak. Ada orang buat rasuah banyak, cukup time pergi haji, konon-konon Allah Ta'ala ampun dosa dia. No. Ada kes tu kan. Dia buat rasuah lah, menipu lah, apa macam-macam lah. Macam-macam lah cara dia buatnya. Banyak rasuah lah kan. Dia kata dia nak pergi haji sebab nak menyucikan diri. Kita pun dengar menyucikan diri, betul lah pergi haji menyucikan diri. Macam lain pula kaedah dia bercakap tu. Bila balik, sambung balik urus niaga tu. Tak jadi kan. Baru ni saya dengar dia balik daripada haji tahun lepas ni, balik haji tahun lepas, tak dan 4 hari, tak dan 5 hari tuan-tuan balik SPRM angkut. Taklah banyak rasuah dia tuan, ratusan juta je. Macam tu. Bagi rasuah macam bagi duit raya. Gitu. Tapi mujurlah Allah Ta'ala tegur dia sekarang. Kalau Allah Ta'ala tegur dia besok, dia dah tak ada, teruk so. Kalau dunia ni sempat lagi lah bertobat. Ni tuan. Jadi harta-harta yang tidak halal ni, dia tidak bernilai dari sudut syarak. Jadi dia tidak boleh digunakan oleh individu tersebut, tetapi dia boleh dimanfaatkan oleh umat Islam ataupun fakir miskin. Ini pandangan ulama. Harta yang tak halal tadi tak boleh guna untuk orang tu, tapi boleh dimanfaatkan untuk umat Islam ataupun fakir miskin.
Jikalau berdasarkan fatwa negeri-negeri yang ada, harta yang tidak halal tadi hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal, supaya Baitul Mal dapat manfaatkan untuk umat Islam. Itu kaedah dia. Boleh tu. Ada orang kata harta haram ni ustaz, tak boleh buat makan, tak boleh buat minum. Kita ni bila nampak halal haram ni, makan minum je kita nampak, benda lain tak nampak. Faham? Sebab itu dalam kitab Yusuf Qardawi tu, setelah diceritakan satu persatu, dijelaskan prinsip-prinsip halal haram dalam Islam, ada 11 prinsip. Dimulakan halal haram dari makan dan minum. Sebab orang kita ni memang bak makan minum memang nombor satu. Bukan orang kita lah, asal orang je macam tu lah rupa dia. Ya, bak makan halal haram je mesti makan minum. Ya, kalau makan tu haram daripada sumber yang haram, kalau minum tu haram daripada sumber yang haram, maksudnya pakai, guna, semua haram. Ada orang kata makan minum haram Ustaz, tapi buat bayar rumah boleh. Siapa mengajar? Buat bayar kereta boleh? No. Sebab harta yang tidak halal tidak sah untuk dibayar zakat, tak sah untuk disedekah, tak sah untuk diwakaf, tak sah untuk diinfak, apatah lagi tidak halal untuk digunakan bagi kepentingan diri. Boleh tak? Saya kena cerita benda ni sebab benda ni, sebab kita hidup ni tuan-tuan, kita hidup dalam border halal. Kita jangan keluar daripada border ni. Sebab yang halal itu lebih banyak berbanding daripada yang haram. Haram tu sikit je. Yang halal itu pasti ada manfaat, yang haram itu pasti ada mudarat. Sebab itu Allah Ta'ala haramkan. Dia tak banyak apa benda haram tuan. Sebab itu kita kena belajar apa yang Allah Ta'ala haramkan. Tu je. Yang halal tu selain daripada yang haram tu halal, ikutlah. Mana? Cuma adalah sebahagian-sebahagian itu yang Allah Ta'ala diamkan, tidak disebut dia tu halal ke haram. Ini juga ada pernah orang tanya dengan baginda Nabi. Ni bab makan juga kan? Ya, Rasulullah sebut al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Allah Ta'ala dah jelaskan yang halal, Allah Ta'ala dah jelaskan yang haram. Kalau ada di antaranya yang Allah Ta'ala diamkan, maka ia dibenarkan. Lepas tu ada orang tanya dengan Nabi, macam mana ambil ataupun guna minyak sapi tuan-tuan. Minyak sapi ni bukan minyak tumbuhan kan, daripada sapi tu sendiri. Sapi kena sapi tuan, tak tahu. Itu macam tak tahu semua. Sapi ni je lembu tu, dia serupa lembu kat lah, tapi lain dia sikit rupa itu sapi. Lepas tu orang tanya lagi dengan Nabi, macam mana dengan keju? Keju tu keju. Apa nama tu? Cheese. Cheese. Ini cheese ni sejenis makanan yang mahal, yang berasal daripada kulat tuan-tuan. Kulat atau kulat. Ada kulat boleh makan tuan-tuan. Ada kulat tak boleh makan. Kalau kulat tumbuhan tu macam cendawan tu kulat juga. Cheese pun kulat juga. Yang popular kita makan apa tuan-tuan, yang kulat tu apa? Roti pun kulat juga. Kalau orang Melayu kita ni ada satu kulat yang tak ada di barat. Di barat jarang jumpa benda ni. Tapi kalau cheese ni daripada barat tu, katanya daripada barat kan. Ada di Asia ni banyak. Tapi ada satu kulat yang ada di Malaysia khususnya, di Asia ni, tapi tak ada di barat. Apa tuan-tuan? Tempe tuan-tuan. Tu kulat juga. Faham kan? Tempe ni dia, saya dapat tahu daripada kawan-kawan, dia dah mula popular di luar negara. Saya ada kawan, dia buka kafe. Dia ada kawan buka kafe juga di London tuan-tuan. Dia jual tempe tuan-tuan. Minum petang tu dia jual tempe. Laris tuan-tuan, tempe di London. Tuan-tuan nak jual boleh lah kat sana. Kat sini orang tak apa makan tuan-tuan. Jadi kawan saya tu dia dah bersara. Dia buka kafe. Diadaptasilah menu kawan dia di London tu di sini. Rupanya kat sini bila ditukar nama tu dia jadi canggih tuan-tuan. Tempe tu disalut tepung tempura, lepas tu digoreng. Letak dalam menu nugget Jawa. Laku tuan-tuan. Di antara menu paling laku setiap hari.
nak datang makan, order siap-siap. Kalau tidak habis. Nugget Jawa tuan-tuan. Allahu Akbar. Benda tu goreng tertabur kat rumah. Ni kan. Bila nama pelik sikit, orang kita kan macam tu tuan-tuan. Pantang pelik, pantang viral, berdedai datang tuan-tuan. Boleh tuan ya? Tu. Jadi orang tanya kepada Nabi, macam mana dengan cheese? Boleh makan, tak ada masalah. Cheese ni susu beku yang telah jadi pepejal. Kalau ikut dalam sejarah pemakanan tu, kalau baca history food, sejarah makanan, cheese ni di antara makanan yang dijumpai tanpa sengaja, katanya gitulah. Saya baca je tuan-tuan, kalau salah tulisan tu salah lah. Faham sejarah makanan ni tuan-tuan. Kita tengok sejarah peradaban semua. Saya kan ada juga sejarah saya suka baca. Di antaranya sejarah makanan. Tu sejarah makanan. Macam mana boleh wujud makanan ni? Ya? Boleh faham tak? Ni pagi ni bila dah ngantuk kan, cerita makan dah celik sikit kan. Ini tuan. Saya nak jadikan cerita, patah balik cerita tadi. Harta yang bernilai dari sudut syarak ialah harta yang halal. Kalau harta tu haram, dia tidak bernilai dari sudut syarak. Jadi harta haram tu bukan saja tidak boleh diguna, bukan saja tidak boleh disedekahkan, bukan saja tidak boleh dizakatkan. Kalau yang itu pun tak boleh tuan-tuan, diwasiatkan pun tak boleh. Tapi kalau orang itu mewasiatkan juga hartanya yang tidak halal, maksudnya harta tu nampak halal tetapi sumbernya tak tahu halal ke haram, dia je yang tahu. Jadi bagi orang yang menerima, bagi orang yang menguruskan wasiat ini, tak salah lah tuan-tuan, sebab dia tak tahu perkara tu halal ke haram. Sebab apa yang tahu adalah pewasiat tu saja. Kalau dia mengaku benda tu halal sedangkan ianya haram, yang menanggung dosa adalah pewasiat tu. Perima tak tanggung dosa. Boleh tak? Itu syarat yang pertama. Harta tu mestilah harta yang halal, yang boleh dimanfaatkan, iaitu harta itu bernilai dari sudut syarak. Yang kedua, harta itu mestilah boleh dipindah milik. Bagi harta yang tak boleh dipindah milik, maka dia tidak boleh diwasiatkan. Contoh, mewasiatkan hukum qisas kepada orang lain. Qisas ni hukuman balas, hukuman balas bagi menunaikan hak Allah dan hak manusia. Ini hukum qisas. Contohnya orang tu bunuh dia, maka yang membunuh tadi akan dijatuhkan hukuman bunuh. Itu qisas. Hukumannya sama kepada dia. Tapi kalau yang membunuh tadi itu tak nak dibunuh, dia kena dapatkan pengampunan daripada keluarga si mati tadi. Keluarga si mati dibenarkan untuk mengenakan diat. Diatnya apa? Denda kepada pembunuh tadi. Berapa denda dia nak kenakan? 1 juta katanya. Kena bayar 1 juta. Kalau dapat bayar 1 juta, maka terlepas daripada hukuman bunuh tadi. Sebab 1 juta pun tak boleh tuan-tuan, sebab nyawa ni tak ada nilainya, kan terlalu besar nilainya. Sebab dia menyebabkan kesedihan, kehilangan tempat bergantung dan sebagainya. Kalau saya tak 1 juta tu, saya tak 1 bilion. Kalau tidak, jatuh hukum bunuh. Itu qisas tuan-tuan. Dia termasuk dalam hukum-hukum hudud lah. Hukum hudud, qisas, ta'zir, diat, tu. Jadi kita tak boleh wasiatkan hukum qisas kepada orang, tak boleh. Tapi kalau orang nak wasiatkan hutang, boleh tak? Hutang tu diwasiatkan. Dia bukan wasiatkan kat orang tu barang dia, dia wasiatkan hutang dia supaya orang tu selesaikan. Boleh tak? Jawapannya boleh, tuan. Tak masalah. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak saya wasiatkan hutang saya ini supaya anak saya nanti melangsaikannya? Boleh. Bila ayah tu meninggal, maka wasiat itu dibacakan di hadapan anak-anak. Anak-anak duk bayanglah, kok ayah nak bagi macam-macam, rupanya ayah bagi hutang. Tuah betul.
Kita duk bayang banyaklah harta orang tua ni, hutang dia bagi ya. Kan? Yalah, zaman sekarang macam mana? Hidup kan keras mat. Kan? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh wasiatkan hutang. Ya, jadi hutang tu diwasiatkan supaya dibayar. Jadi cara bayarnya macam mana? Daripada harta yang ditinggalkan oleh pewasiat. Kalau pewasiat tu tak ada tinggalkan harta, lepas tu anak-anak pun tak ada harta nak dibayar, tak ada dah dibayar hutang tu. Boleh? Mana? Tapi kalau anak-anak tu nak juga membayar sebab ayah tu berhutang, maka perbuatan anak itu dikategorikan sebagai ihsan. Ihsan, dan dia dapat pahala lah. Tapi kalau anak-anak tak nak bayar juga, sebab anak-anak kata banyak hutang ayah ni, tak payah bayar, lantak situ. Berdosa tak anak tu? Tak. Anak tak berdosa. Sebab tanggungjawab membayar hutang kepada penghutang. Itu tanggungjawab asal dia, kepada penghutang. Jadi harta penghutang tak ada, habis dah. Kalau anak-anak nak sambung bayar, silakan. Kalau anak-anak tak nak bayar, berdosa tak anak? Tak. Siapa yang berdosa? Penghutang. Penghutang tu akan berdosa selagi mana hutang tu tidak dilangsaikan dan selagi mana hutang tu tidak dihalalkan. Sampai bila? Selama-lama. Okey. Sebab tu hutang kita kena urus elok-elok. Kalau tak boleh berhutang, jangan berhutang. Sebab tu hukum hutang ni banyak. Ada ketika hutang tu hukumnya wajib, ada ketika hutang tu hukumnya sunat, ada ketika hutang tu hukumnya makruh, ada ketika hutang tu hukumnya haram. Ada. Banyak cerita hutang ni. Nanti habis bab ni kita boleh masuk bab hutang. Ya? Kena urus hutang tu elok. Jangan kalau kita tak mampu kita berhutang, jangan. Ya. Sebab kalau kita tak mampu bayar, kita berhutang juga, hukumnya haram, tuan. Haram. Tu jadi jangan. Jadi bila hutang banyak sangat, maka hutang tu perlu juga dibayar berdasarkan harta yang ditinggalkan oleh arwah. Saya jumpa kes bahawa hartanya banyak tapi hutangnya juga banyak. Maka hartanya habis dibayar hutang arwah. Habis bayar hutang arwah. Jadi waris-waris yang tengok harta tu banyak tu, lama-lama tak dapat apa-apa pun. Sebab tak ada harta yang nak diagih. Tak ada. Habis bayar hutang. Tu. Sebab apa? Hutang itu perlu diselesaikan dahulu sebelum harta pusaka diagihkan. Ini kaedah pengurusan dia. Ini bukan saya sebut, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hutang, wasiat, selesaikan dulu perkara-perkara tu. Lepas tu bakinya barulah diagih secara secara pusaka. Ini dalam bab pengurusan harta pusaka lah. Baik. Jadi berdasarkan daripada kedua-dua kenyataan tadi, maksudnya harta itu mesti halal, boleh dimanfaatkan dari sudut syarak. Yang kedua, boleh dipindah milik. Kalau harta tu halal dan boleh dipindah milik, kalau kita mewasiatkan harta yang tak pasti, harta tu tak pasti, tuan. Tak pasti. Bila kita meninggal dunia, tak pasti harta itu ada atau tak ada. Kebarangkaliannya ada. Contohnya kita mewasiatkan bulu pada kambing biri-biri kita. Kita memang ada kambing biri-biri. Cuma kita mati itu, kambing biri-biri itu dah diketam ke belum bulunya? Tapi nak wasiatkan bulu kambing biri-biri itu boleh tak? Boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah. Ataupun kita wasiatkan anak kambing kita. Masa kita tulis wasiat, kita memang ada kambing, tapi kambing kita belum bunting. Tapi kita nak tulis wasiat bahawa esok kalau kita mati, bahawa anak yang dilahirkan oleh kambing kita ini kita hadiahkan kepada orang lain. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Macam mana pula kalau kita wasiatkan benda yang belum wujud? Benda belum wujud. Belum wujud ke? Belum wujud dengan tak wujud ni lain. Belum wujud ni kebarangkalian akan datang boleh wujud. Kalau memang tak wujud, memang tak ada harta tu. Jadi macam mana hukum wasiat begini, tuan-tuan?
Jadi nak tahu hukumnya bagaimana tuan-tuan, kita jumpa pertemuan akan datang. Boleh nah? Dah pukul 7.45 kan? 7.40 dah. 7.40. Ya, kita jumpa pertemuan akan datang. Tengok dah cerah kat luar tu. Tengok tuan-tuan pun dah cerah. Jadi insya-Allah kita jumpa pertemuan akan datang, iaitu bulan Ramadan ya Ustaz. Bulan Ramadan subuh ada? Ada? Okey. Kalau ada kita jumpa bulan Ramadan nanti. Cuma Syawal tu mungkin tak ada kot. Kita tengoklah keadaan macam mana. Kalau ustaz nak ada juga, ustaz je lah seorang kat situ. Maklumlah Syawal. Tapi kita jumpa pertemuan akan datang tuan, sebab pukul 8.30 saya kena ada di Ampang. Jadi cukup sekarang itu tuan-tuan yang kita boleh bincang. Mudah-mudahan apa kita bincang pagi-pagi ini dapat banyak manfaat kepada kita semua. Lagi-lagi tuan-tuan dan perempuan, saya juga berkongsi manfaat yang sama, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemurahan rezeki dan kemahiran untuk menggunakan rezeki kita ini untuk memanfaatkannya, bukan sahaja untuk memanfaatkan untuk diri sendiri, tapi kita gunakan juga sebahagian rezeki kita itu untuk meraih pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara tuan-tuan kita boleh melakukan ibadat dengan harta kita. Di antara caranya ialah bersedekah. Jadi kalau kita rajin bersedekah tuan-tuan, insya-Allah bulan Ramadan nanti kita akan bertambah rajin untuk sedekah. Sebab kita dah training awal dah. Kalau kita tak pernah training tuan-tuan, payah sikit lah. Sebab itu kita kena training awal ni. Ni awal ni bulan Syaban ni training. Bangun pagi, solat tahajud. Jadi nanti Ramadan dia tak terperanjat. Ya, lepas Isyak kita training baca Quran, paling tidak sekalipun baca surah Al-Mulk. Jadi nanti masa Ramadan nanti kita tak pelik untuk buat benda tu. Jadi mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan nanti dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesungguhan dan kemampuan untuk memanfaatkan keseluruhan bulan Ramadan yang akan tiba nanti, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, sebalang keterlanjuran macam kata terkasar bahasa daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.